Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Orang tua macam saya ni panggil juga lagi ni untuk bercakap, untuk padahal ramai lagi orang muda yang boleh berbicara tentang apa yang saya akan bicarakan hari ini. Tapi di sini terus terang saya katakan kemungkinan besar saya tak dapat menyampaikan secara panjang lebar kerana masa yang terhad. Dan kemungkinan juga ada di antara tuan-tuan yang tak setuju dengan saya dan sebagainya. Itu insya-Allah kita dalam soal jawab nanti. Perkara yang pertama yang kita bicarakan hari ini ialah tentang muka surat pertama itu. Mendam berahi. Di mana kita dapat nama ini? Saya tidak akan bicarakan teknikal seperti mana Dr. Asari tadi. Kita bicarakan tentang perahu mendam berahi itu sendiri. Mendam berahi di mana kita dapat? Satu-satunya sumber mendam berahi adalah hikayat Hang Tuah. Tidak terdapat dalam 7 atau 8 versi sejarah Melayu ataupun Sulatus Salatin. Tidak terdapat dalam Bustanul Salatin. Tidak terdapat dalam kitab-kitab Melayu yang dulu. Hikayat Melayu dan Bugis dan sebagainya. Tidak ada. Cuma wujud dalam hikayat Hang Tuah. Dan kita tengok apa dia kata yang dalam hikayat Hang Tuah itu. Maka bendahara dan Tun Tuah pun bermesyuarat untuk membangunkan gali. Perkataan gali itu tuan-tuan simpan sekejap dalam kepala. Akan kenaikan raja. Adapun panjangnya gali itu pun 60 gas dan bukanya 6 depa. Maka bendahara pun mengerahlah tukang utas, iaitu tukang ukur, tukang buat tukang perahu itu. Maka segala tukang itu pun bekerjalah. Maka dibahagi oleh bendahara paduka raja akan bentara Tun Tuah di haluan dan segala tukang sama tengah. Bendahara diburit. Patutnya diburitan itu. Nampak buruk sangat perkataan itu. Tak apalah. Maka segala perbuatan gali itu dindingnya dibubuh papan kambi. Maka ditampalnya dengan baldu yang kuning dan merah dan hijau. Maka dibubuhnya kaca kerangan dan atapnya daripada kaca kuning dan merah beberapa jurai awan dan petir. Maka dibubuhnya kekuningan dan peterana dan awan berarak yang mereka dia bentara Tun Tuah. Tun Tuah pahlawan tapi hebat buat kapal. Kagak itu juga mesti masuk dalam kepala kita. Seorang panglima, pendekar, hari-hari bersilat apa ni, tapi dia hebat juga buat kapal. Bukan buat perahu, bukan buat cargo, tapi buat kapal. Maka gali itu pun sudahlah, indah-indah perbuatannya. Maka kata bendahara, ya mentara, apa baik kita namakan gali ini? Kerana kenaikan baginda, maka sahut Tun Tuah seraya katanya, lebih tahu tuanku. Maka kata bendahara, hendaklah kita mufakat menamai gali ini kerana kenaikan duli yang dipertuan. Maka sahut Tun Tuah, seraya Datuk mohonkan ampun pada bicara sahaya, Datuk baiklah gali ini dinamai Mendam Berahi. Yang bagi nama Hang Tuah, Mendam Berahi. Untuk perahu yang dipanggil gali. Dalam kamus Melayu tak pernah jumpa perkataan gali hingga masuk zaman moden kita ini. Tak ada perkataan gali itu. Bukalah Wilkinson, bukalah kamus-kamus tua, baik kamus Melayu maupun kamus Indonesia, tak ada perkataan gali. Itu satu. Dan oleh kerana itu kita untuk membuktikan ataupun untuk menunjukkan apakah pernah wujud gali ini atau mendam berahi itu, kita kembali kepada sejarah Melayu itu, sejarah negara Melayu itu, sejarah kepulauan Melayu itu dulu. Cuba belum, next. Oh, ini tak keluar tadi. Next. Lagi satu. Ya. Ini merupakan yang kita katakan pentas Sunda.
ataupun Sunda Self, ataupun benua kecil Sunda. Di mana letaknya negara kita hari ini, ataupun kepulauan kita hari ini. Masa dulu itulah Sunda. Itu tanah daratan yang hijau. Tapi kemudiannya, sekitar 10.000 tahun yang lampau, ataupun 10.000 ke 6.000 tahun yang lampau berlaku apa yang dipanggilkan zaman kecairan ais. Zaman kecairan ais yang menyebabkan ais di kutub utara, kutub selatan dan glasier di kawasan benua cair. Dan ini mengakibatkan paras laut naik dan akhirnya menenggelamkan kawasan-kawasan rendah hingga kawasan yang hijau itu tenggelam, yang tinggal hanya kawasan yang berbentuk gunung itu, yang kuning, coklat dan sebagainya, itu saja. Yang hijau hilang terus menjadi laut. Menjadi laut, dan oleh karena itu apa yang berlaku? Manusia yang ada pada masa itu di kawasan ini terkepung. Laut tenggelam, daratan tenggelam, maka manusia terkepung. Terkepung di pulau-pulau yang lainnya yang dapat melarikan diri, bergerak ke utara. Ada yang masuk ke Thailand balik ataupun ke kawasan-kawasan tanah besar Asia Tenggara, tapi yang lain itu tinggal di kawasan-kawasan yang telah menjadi pulau. Oleh kerana itu, maka mulalah tercipta. Mereka mula berfikir, yang terkepung tadi, mula terfikir, bagaimana kita hendak berhubung antara satu sama lain, atau bagaimana kita nak lari, nak bergerak dari kepungan air ini. Jadi dengan itu mulalah orang memikirkan tentang cara mengapungkan diri di atas air dan cara untuk menghadapi angin yang kuat pada masa itu, arus dan gelombang badai yang melanda kawasan-kawasan pantai, untuk mereka dapat berhubung antara satu sama lain. Kalau kita tengok terusnya, yang ini yang tinggal. Yang ini yang tinggal, yang putih itu tenggelam. Ini adalah hasil kemudian. Sebab apabila laut itu, pulau itu timbul, tanah-tanah tinggi itu timbul, dia mengalami hakisan. Dia mengalami hakisan dan juga luluh hawa dan sebagainya. Ini akhirnya membentuk apa yang kita lihat hari ini. Jadi untuk berhubung antara satu dengan lain, antara satu pulau dengan pulau yang lain, pada masa itu manusia yang kita panggil Melayu ataupun penduduk asal kawasan ini yang masa itu, ataupun orang putih panggil Austronesian, atau kita lebih suka panggil Melayu Polynesian, mula memikirkan kepandaian ataupun intelek mereka itu sendiri dapat memikirkan bagaimana. Mungkin mereka pada mulanya akan seperti mana yang telah teman-teman saya sebelum ini mengatakan, mereka rakit. Ataupun mungkin juga batang pisang dia rakitnya. Sebelum buluh itu boleh ditebang, pakai batang pisang. Ataupun pakai buah kelapa. 2 biji kelapa, dia tengok kelapa tu tak tenggelam, mungkin mereka gunakan kelapa, sambung-sambung, mereka boleh terapung. Kemungkinan begitu di peringkat awal itu. Jadi kita dapati bahawa pada masa itu, golongan jenius di antara mereka mula dapat memikirkan cara untuk menyeberangi, kalau kita tengok itu, laut-laut yang ada itu. Selat Melaka nombor satunya, kemudian Laut Jawa dan laut-laut yang lain di situ, yang pada masa itu dikenali. Pada masa itu orang tak tahu pun namanya. Tak tahunya nama itu Selat Melaka ke Selat Melayu ke Laut Melaka, Laut Melayu, Laut Jawa, tak ada namanya itu pada masa itu. Jadi ketika itu
orang mula memikirkan tentang pembinaan sesuatu yang lebih sempurna. Tapi dalam masa ini kita dapati tamadun yang di barat, tamadun bukan di barat saja, tamadun kontinental atau tamadun benua juga memikirkan cara mana mereka untuk berhubung antara satu sama lain dalam masa yang sama. Kalau kita sini tenggelam, dikepung oleh air, kita memikirkan cara mana untuk berhubung antara satu sama lain. Di barat ada di kawasan benua juga, tamadun benua juga memikir demikian. Tapi di kawasan benua tidak sukar, tak sesusah macam kita di kawasan kepulauan ini. Sebab di benua dia banyak perkara yang boleh diutiliskan, yang boleh membantu untuk pengangkutan. Ada kuda, ada unta, ada gajah. Rimau tak pakailah, singa pun tak pakai, tak boleh. Tapi anjing boleh, masih boleh. Untuk membantu bawa kereta kuda, kereta lembu dan sebagainya. Gajah gunakan begitu saja, unta boleh digunakan sebagai beast of burden. Tapi di kepulauan nak pakai apa? Duyung tak boleh pakai pun. Duyung ada kat sini je. Tak boleh pakai untuk dapat membantu manusia bergerak. Tak boleh. Dogong lagi tak boleh. Ikan paus tak ada. Ikan jerung cari seperti mana kata Asasri ini, macam buaya dekat di laut. Tak boleh. Jadi macam mana? Ini menunjukkan kepandaian kita, masyarakat orang Melayu ni, genius kita. Kita berfikir apa yang kita boleh bawa. Mungkin mula-mula dia dapat buat rakit kita katakan tadi. Tak ada rakit yang susah, batang pisang saja. Kemudian bila mereka sudah dapat menggunakan alat yang menggunakan logam seperti besi dan juga bangsa, maka mereka mula membina perahu-perahu. Ini adalah ciptaan lokal, bukan kita pinjam. Sebab kita melalui pengalaman, kita menghadapi pengalaman itu dengan kepandaian pemikiran kita sendiri. Jadi justru kerana itu dikatakan, wallahu alam lah, bahawa orang Melayu ataupun orang Nusantara inilah di antara orang yang mula-mula mencipta pengangkutan air. Walaupun kita tahu dalam zaman Nabi Nuh, orang dah buat bahtera besar. Tapi kita mesti ingat, Nabi Nuh dapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak buat perahu tengah-tengah gurun. Tapi kita membuat perahu kerana kita menghadapi masalah. Jadi kita mula buat perahu. Perahu orang Melayu mula-mula yang kita yakini, seperti mana minta tolong bukakan. Lagi satu. Lagi. Ini di antara, ini minta maaf pada Tuan Haji Datuk. Ini muzium Datuk punya ni. Ini di antara perahu asal orang Melayu. Iaitu, tapi saya lebih yakin bukan yang belah kanan, bukan yang perahu lesung itu. Ini perahu kulit ini. Sebab kulit ini lebih mudah. Pokok dia dikopik je. Pokok meranti dan pokok sebagainya yang boleh dikopik je kulitnya. Dan kemudian diikat. Yang ini susah sikit, dia mesti ada alat. Mesti ada alat kapak dan beliung dan sebagainya. Dan kapak dan beliung itu tidak boleh kapak batu. Dia mesti logam. Dia tak dapat buat macam ni. Ya? Jadi kita dapati bahawa orang Melayu sudah mencipta ini. Dan kita dapati bahawa satu lagi geniusnya orang kita ialah, kita katakan tadi, orang di kontinental ataupun orang di benua, orang di benua menggunakan bantuan daripada haiwan dan sebagainya. Kita tak ada. Tapi apa kita gunakan? Itu istimewaan orang kita, iaitu kita ada angin dan arus.
Angin dan arus lah yang membantu kita. Tapi bukan senang nak kawal angin. Bukan kita boleh macam pawang ana seru. Maka beryang-yang lah. Raja Patukal katanya. Maka turunlah angin timur. Maka berlayarlah kapalnya seperti lipas gunung. Itu tak boleh. Tak boleh panggil-panggil. Tapi mereka, orang Melayu, orang kita boleh menggunakan, utilize angin itu. Bila angin itu bertiup, bagaimana angin itu bertiup. Dan juga utilize, kalau angin bertiup, arus menentang, tak boleh juga. Dia tahu macam mana, bila arus dan sebagainya. Itu yang membantu perahu-perahu Melayu. Itu yang membantu orang Melayu. Siapa kata orang Melayu tak pandai? Melayu maksud saya, Melayu seluruhan, ras Melayu. Bukan etnik Melayu tu. Ya, ras Melayu, termasuklah orang Bugis, orang Jawa, orang Batak, orang sebagainya itu. Ya. Jadi kita dapati bahawa dengan perahu-perahu yang macam ini asasnya, kemudiannya orang Melayu membina perahu yang lebih besar. Ini asas. Sebab dalam teknologi pembuatan perahu dan kapal orang Melayu, pada asasnya, pada mulanya, perahu lesung ini lah yang dijadikan lunas. Minta maaf, mungkin tuan-tuan tahu lah lunas Tuan mungkin tahu, ada yang di belakang tahu tak lunas? Lunas adalah bahagian bawah perahu tu. Tapi kalau kita tengok yang tunjukkan Dato' Asari tadi, lunasnya itu macam batang saja. Itu kita cerita sekejap lagi. Ini lunas, iaitu perahu lesung ni kemudian dibuat jalung. Ditegakkan, Allah, dah jadi macam lecturing pula ni macamnya. Tapi ditegakkan lagi batang belakang sana, di buritannya, minta maaf lagi sekali, kalau apa ni, di buritan dan haluannya tu dinaikkan, kemudian dipasang papan lepang untuk menjadi dinding kepada perahu itu dan menjadikan dia tinggi. Dan akhirnya ada perahu yang dicipta oleh orang Melayu sepanjang 50 ke 60 meter yang pernah dilihat oleh orang-orang Cina sekitar abad kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, hampir masuk yang ketujuh sebelum Masehi di pelabuhan Tenggara Cina. Perahu-perahu yang macam ini dikenali oleh orang Cina sebagai Kunlun Po ataupun Kunlun Bo. Bo atau Po itu perahu, Kunlun Selatan. Perahu yang dikendalikan oleh orang-orang dari selatan. Jadi perahu-perahu ini besar. Perahu-perahu ini besar. Perahu ini kemudiannya masuk abad ke-8, ke-9 mula hilang. Ataupun makin sedikit. Itu kita nyatakan sebentar lagi. Kenapa perahu-perahu itu makin sedikit. Kita dapati bahawa perahu-perahu jenis Kunlun Po ini atau perahu-perahu lesung ini, perahu-perahu lesung yang dibesarkan itu, dia tidaklah sepanjang ini. Sebab masa dulu, zaman dulu, pokok-pokoknya bukanlah setakat hanya 10 meter, 20 meter sampai 50, mungkin ada yang sampai 100 meter pun. Tapi orang yang membuatnya bukan di sekitar Selat Melaka. Perahu-perahu besar ini, walaupun kemudiannya digunakan oleh Sriwijaya, oleh Jambi, oleh Jambi Palembang dan juga oleh Pasai, dan juga kemudian ada juga yang digunakan oleh Melaka, tapi was not made in Melaka. Minta maaf. Tidak ada industri pembikinan perahu di Melaka ini kecuali perahu-perahu kecil. Tidak ada bengkel, ada ataupun kalang. Memang perahu-perahu Melayu itu dikalang sampai ke Melaka, dikalang sebab itu banyak tukang, tapi tukangnya kebanyakan orang Jawa. Kebanyakan tukang yang ada di Melaka ini orang Jawa, dibawa dari Jawa. Sebab industri perkapalan besar yang ada di kawasan kita di Asia Tenggara ini
adalah di Jawa Timur, di Kalimantan Tenggara, dan ada dikatakan di Pegu, di selatan Myanmar. Kenapa? Kerana di situ banyak kayu-kayu keras, kayu berlian, kayu jati dan sebagainya. Dan lagi kawasan itu kawasan lebih terbuka, hutan tropika, bukan hutan khatulistiwa seperti kawasan di sekitar Selat Melaka. Untuk mengeluarkan kayu besar-besar itu di kawasan kita ini, walaupun ada kayu meranti dan sebagainya, tapi sukar untuk dibawa keluar. Sukar untuk dibawa keluar dan sukar untuk dibuka satu industri perkapalan yang besar-besar. Yang kecil-kecil ada, itu tidak dapat kita nafikan. Tapi industri yang besar-besar itu di Pegu, di Kalimantan Tenggara, kawasan yang dekat dengan Banjarmasin dan sebagainya itu, Samarinda, Balikpapan. Kemudian kawasan di Jawa Timur, jadi di kawasan inilah perahu-perahu besar itu. Dan kita dapati perahu-perahu besar inilah yang kita katakan tadi dapat dilihat di negara China. Yang kita tahu sebagai bukti kerana ada catatan China. Teruslah cari catatan Melayu. Melayu tidak mencatatkan, malah buat perahu pun tidak ada blueprint. Orang Melayu buat perahu tak ada pakai blueprint. Dia tengok-tengok gitu je. Dia fikir buat macam ni. Lepas dia buat, baru dia masuk rangka. Itu hebat. Orang buat rumah pun buat rangka dulu. Tapi orang Melayu buat perahu besar, tak ada rangka tu. Dia buat dinding. Dia buat macam tu. Kemudian baru dia masukkan rangka untuk mengukuhkan itu. Dan rangka itu diikat. Dan untuk menyambungkan antara satu papan lepang dengan satu papan lepang yang lain itu dipasak. Dia tidak, maaf itu ada reta apa dia kan, menunjukkan gambar macam mana dipasak. Tempat yang renggang-renggang itu disumbat dengan satu jenis kulit kayu supaya dia dapat mampat. Dan kulit kayu ini pula jenis yang kalau bila kena air, dia mengesap air dan ini menyebabkan papan itu jadi mampat. Dan perahu Melayu pada masa dulu, yang kita katakan perahu Melayu, sebelum kita menceritakan mendam berahi, kita kena tengok macam mana rupa perahu Melayu. Serupa tak dengan mendam berahi nanti? Jadi perahu Melayu itu, dia nombor satunya kita kata halnya tadi. Lama lagi ya? Nampak dah berdiri. Jadi halnya ataupun lunasnya tadi biasanya perahu lesung. Walaupun kemudian di zaman yang dah lambat sikit ataupun perahu yang lebih kecil, dia menggunakan lunas sebatang kayu. Batang kayu yang disambung. Ya. Jadi kita dapati orang Melayu dia menggunakan alat-alat yang tidak menggunakan besi dalam pembinaan perahu mereka. Semua pakai pasak. Dan biasanya dinding ataupun papan lepang yang untuk membuat dinding perahu itu ditarah, kemudian ditinggalkan pelak ataupun telinga. Pelak ataupun telinga. Kemudian di telinga itulah tempat mereka mengikat. Untuk mengikat antara satu papan lepang dengan satu papan lepang yang lain. Dia tingkat-tingkat, mungkin agak-agak tiga kaki, tapi mereka ikat. Dan perahu itu ditarah hingga mereka tinggalkan telinga ataupun pelak pada tiap-tiap. Dan papan lepang itu akan disalai atau dijemur untuk membentuk lengkung perahu kan. Perahu itu melengkung begini. Dia tidak straight, jadi lengkung itu disalai dengan api ataupun dijemur di tengah panas. Ini cara orang Melayu buat perahu. Ya? Tak ada besi, tak ada ensel, tak ada paku.
Sebab besi, paku dan sebagainya itu dua kemungkinan. Satu, takut dia terbakar. Dalam musim panas dia bergesel-gesel gitu, takut terbakar. Dia berapi, spark pada kayu itu. Dan nombor dua ialah kerana kalau paku biasanya dia akan tertekan dia jadi loose, longgar. Tapi bila longgar, apabila perahu-perahu Melayu ini dibawa ke dock ataupun dikalang, istilahnya kalang, dikalangkan, biasanya perahu ini bila masuk dock, mereka tidak mengkopak kembali. Tak naklah saya gunakan kata mengkopik kembali. Mengkopak kembali papan itu yang rosak dan bubuh yang baru. Dia tak buat macam itu orang Melayu. Dia akan tampal add-on saja. Kadang-kadang sampai 3-4 lapis. Itu sebabnya bila Portugis datang, Portugis saja yang catat. Sebab orang Cina tak tembak kapal Melayu dengan meriam. Kemudian orang India pun tak tembak dengan meriam. Yang nembak kapal orang Melayu itu, khususnya kapal Jong Jawa kepunyaan Pati Yunus itu, ialah orang Portugis. Tembak-tembak peluru melekat. Sebab peluru masa itu, peluru bulat-bulat. Macam buah nyor je kata orang. Melekat saja, dia tidak meletup. Jadi melekat lah. 3 lapis, 4 lapis. Bila dia nak masuk, memang tak karam. Tapi Portugis, otaknya memang bergeliga juga. Apa dia buat? Dia tembak kemudi. Bila tak ada kemudi, sorry lah, tak boleh jalan. Lepas tu dia tembak tiang layar menggunakan peluru anggur katanya. Peluru yang berantai. Bubuh yang peluru tu, bubuh yang rantai, tembak bagi patah layar. Jadi bila patah layar, bila patah kemudi, patah kemudi, perahu pun hanyut. Tak boleh bergerak. Sebab perahu Melayu tidak berdayung. Tidak boleh berdayung. Kalau kita tengok perahu-perahu Kuala Lumpur ataupun kalau tuan-tuan tengok gambar perahu lancang besar-besar, dia tak berdayung. Untuk keluar daripada jeti, untuk keluar daripada tambatan pun mereka menggunakan galah. Kalau tuan-tuan tengok cerita Pirangi, cerita Semerah Padi, macam mana perahu yang membawa 10 orang pendekar dari kampung Semerah Padi itu keluar nak membantu Sultan Aceh. Dia pakai gayung, pakai galah, menolak perahu itu keluar. Bukan dayung, perahu besar. Tapi cuba tuan-tuan dan perempuan tengok in advance macam mana rupa mendam berahi yang digambarkan. Itu kita add on kemudian. Dan perahu-perahu ini udah jadi bila dikalang, ditampal lagi, dan peralatan dia. Ramai pengkaji mengatakan layar orang Melayu ini buat daripada daun pokok nipah, daun pandan, ada Chinese writing pun nulis daun kelapa. Kalau daun kelapa pandan sekali ditiup dia angin sungai, jangan, tak payahlah angin monsun timur laut tu, angin Sumatera tu pun jadilah. Angin Sumatera yang melintasi Selat Melaka itu, yang terjadi daripada bayu darat dan bayu laut itu, lingkup perahu ni tak jalan. Mereka menggunakan apa yang dikatakan bahan daripada memang pokok rembia dan juga pokok apa kita katakan, bukan bertam, dia adalah hilang perkataan daripada kepala saya ni. Dia bukan bakau. Ini sekejap, kalau jumpa yang dah pokok nibung, dan bahan itu ialah bukan pokok nibung itu dia ambil, iaitu dia punya yang kita katakan yang buat
atap rumah orang Minangkabau itu. Bukan nipah, Masya Allah perkataan tu hilang. Ijuk, ya betul, minta maaf. Terima kasih kan, ijuk. Sebab ijuk ini 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, malah kapal Zaitun, salah sebuah kapal yang kita kata Kuala Lumpur itu yang pernah karam di Zaitun ataupun Canton itu di China itu, masih intact lagi. Tali temali dia dan juga ada beberapa kecebisan layar dia lagi. Sebab ijuk adalah apa ni yang kalau kita tengok pokok rembia itu yang melekat pada apa tu yang hitam tu. Kemudian itu dijahit dijadikan layar. Dan layar Melayu, tali temali Melayu untuk kapal besar, bukan kapal kecil yang sampan-sampan dan perahu-perahu itu lain. Dia boleh pakai apa pun, daun mengkuang, daun kelapa pun boleh. Dia melayar dekat-dekat. Yang pergi jauh tu tak boleh. Dijahit kemudian dijadikan layar. Dan layar Melayu tidak seperti yang kadang-kadang kita tunjukkan yang ada palang-palang-palang tu. Tak ada di palang-palang tu. Dia mana saya nak tunjuk sini, tak ada. Minta maaf, tak ada dalam gambar itu. Dia tidak ada berpalang-palang. Dia kosong saja. Dan layar Melayu ini dipanggil layar tanjak atau layar tanjung. Bentuknya triangle ataupun bentuk empat segi bujur. Bukan empat segi tegak macam layar Portugis. Sebab itu ada pula orang mengatakan the lantern sails itu orang Portugis tiru pada kita. Takkan macam tu. Itu local genius, kita buat macam itu. Layar tanjak ini biasanya dipasang dari pada tiang yang tidak dilekatkan, tidak dipakukan, tidak dimatikan kepada, minta maaf saya gunakan perkataan ini, di pantat perahu. Maaf, tapi itu istilah dia. Tidak dipasang begitu. Tapi dipasang pada triangle ataupun apa kita panggil triangle, tiga segi yang apa tu, dan dibubuh tiang itu supaya dia boleh kemudian sampai untuk diperbaiki, dicabut. Tidak dimatikan. Dia boleh cabut, ditumbangkan. Cabut, tumbangkan. 3 ke, 4 ke, 2 ke, dia akan pasang itu. Itu perahu Melayu. Itu perahu. Dan layarnya dia orang kata dari bawah. Kalau kita tengok perahu-perahu orang barat, bila nak berlayar, turunkan layar. Orang Melayu tak gitu. Orang Melayu naikkan layar. Bila berhenti, turunkan layar. Bila nak berlayar, naikkan layar. Layar itu dinaikkan ke atas. Dan layar itu tidak disusun straight macam orang kapal-kapal barat. Dia diselanting sikit. Supaya apabila angin bertiup, dia dapat mengambil angin itu. Ini menyebabkan perahu itu kalau datang pun ombak, angin dari depan dia dapat, orang kata, menginsing angin itu dan boleh berlayar ke depan walaupun angin dari depan. Itu kebijaksanaan orang Melayu. Local genius. Kita tak tiru daripada orang lain. Bahan kita. Teknologi kita. Kemudian kita kata kepandaian kita berlayar pun begitu juga. Kalau kita tengok kapal orang barat, dia perlukan tiang yang sangat tinggi. Kapal orang Melayu tak perlu tiang tinggi. Tall ship yang dia panggil itu. Kapal-kapal itu sampai berpuluh kaki tingginya tiang. Kalau kita tengok Carrack orang Portugis, Now orang Portugis ataupun Carrack dan Bridgerton orang British dan sebagainya itu, semuanya kapal mempunyai tiang-tiang yang tinggi. Tapi orang Melayu tak.
Akan tetapi itulah nak membuat benda itu. Nak membuatnya kemudian susah sebab alatnya sudah tidak ada. Kemudian bahannya pun sudah makin berkurangan. Ya. Tapi pada masa zaman Melaka, itu tak menjadi hal. Ya, zaman Melaka, perkara itu tidak menjadi hal. Justru kerana itu kita dapati, hampir semua orang di kepulauan ini mempunyai perahu. Sebab keliling oleh air, kemudian teknologi itu ada. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sederhana perahu itu. Justru kerana itu, kita mempunyai bidalan yang mengatakan, siapakah orang Melayu itu? Orang Melayu adalah orang yang tidak akan berjalan kaki selagi perahu mereka boleh sampai. Tidak akan berumah di tanah kering selagi ada tanah berpaya. Orang Melayu, orang maritim. Sebab mereka terkepung. Mental mereka memikirkan tentang air. Perjalanan mereka di air, bukan di darat. Paling tidaknya di sungai. Dan setiap orang ada kapcai. Tapi di perahu cai lah masa itu. Sebab itu di Melaka, dalam Salaratus Salatin mengatakan, setiap orang Melaka itu berperahu. Rata-ratanya berperahu. Semua orang ada perahu, semua orang ada kapcai. Kalau tidak, mereka tak boleh bergerak. Sebab mereka duduk pinggir air. Yang duduk kawasan pedalaman itu, minta maaf di Melaka pun, jauh sikit kawasan pedalaman, bukan Melayu. 83 daripada, ada 83 bahasa dituturkan di Melaka, bukan? Zaman Melaka, zaman keagungan Melaka. Jadi bermakna, daripada 83, satu je Melayu. 82 itu semua orang bukan Melayu. Kalau kita kira matematik macam tu lah. 83 bahasa dituturkan, kita maknanya ada 83 orang, satu je cakap Melayu. Bahasa Melayu, yang lain tu 82 tu bukan Melayu. Betul ke? Itu kita fikir-fikir juga, ya, zaman Melaka. Baiklah, dalam zaman Melaka itu kita dapati bahawa kita sudah pun punya banyak perahu. Tapi kita tak punya perahu besar. Kenapa ini berlaku? Nombor satunya ialah kerana yang kita katakan tadi, industri perkapalan besar-besaran tidak ada di Melaka. Kita beli. Umpamanya kalau tuan-tuan baca semua Oriental daripada Tommy Pires, minta maaf saya menggunakan bahasa orang orang Spanyol action sikit. Tommy Pires, dia tak panggil Tom Pire ataupun Tom Pire. Tommy Pires, dia mengatakan bahawa orang Melaka ni beli perahu. Termasuk Sultan Mansur sendiri beli perahu. Beli jong. Dan jong-jong ini, walaupun dia buat di Jawa, di Kalimantan ataupun di Pegu, dia mempunyai kru ataupun awak ataupun pegawai yang sama seperti mana yang terdapat di dalam Undang-Undang Laut Melayu, Undang-Undang Laut Melaka. Kita dapat dalam Undang-Undang Laut Melaka susunan pegawai-pegawai dalam kapal yang tidak termasuk mata-mata dan juga awak-awak. Nombor satunya nahkoda. Nahkoda mesti ada dalam perahu. Kalau tak ada nahkoda, asisten nahkoda tu yang dipanggil juragan. Tapi kita ingat juragan itulah nahkoda. Sebenarnya juragan adalah pembantu kapten ataupun pembantu nahkoda. Kalau tak ada, kalau perahu kecil dia pakai juragan, ataupun perahu besar, jong-jong besar dia pakai dua-dua. Kemudian ni ada tukang agung. Yang itu orang kata kalau dalam pangkat macam saja meja lah, ataupun chief petty officer. Dialah tukang bagi perintah. Maka dia kata belayar dah, dia dah jerit, turunkan ke naikkan layar dan sebagainya. Dan satu lagi yang penting ialah jurumudi. Semalam ada saudara kita mengatakan jurumudi tak ada dalam Mendam Berahi. Nanti kita tengok dulu.
Ya. Kemudian jurumudi kapal Melayu mesti ada dua. Jurumudi kanan, jurumudi kiri. Sebab kemudi Melayu ada dua, bukan satu. Kalau tuan-tuan tengok gambar penisi ataupun itu di luar tu, di kiri kanan. Dia ada jurumudi kiri, jurumudi kanan. Dan kapal yang besar ada jurubatu kiri, jurubatu kanan. Kapal yang besar lagi kalau masuk ke satu kawasan, dia mesti ada yang dipanggil juragan. Maaf saya ni Allahu Akbar. Ni jadi dalam bahasa Inggerisnya pilot ataupun navigator atau bukan, dia dalam istilah Melayunya malim, ya. Istilah Melayunya malim. Mesti ada malim, tapi malim bukan malim yang bukan pekerja tetap dalam kapal. Biasanya malim bukan pekerja tetap dalam kapal. Dia bila sampai satu pelabuhan, umpamanya dia sampai dekat Pegu, untuk masuk Selat Melaka, orang tak faham, dia akan menyewa malim di situ. Itu sebabnya salah seorang malim yang paling awal ialah itu yang menjadi Raja Kedah yang pertama itu, Merung Mahawangsa. Kalau tuan-tuan tengok tu, di mana dia tu? Itu dekat India dia ambil. Dia kena tawan atau sebagainya. Kemudian dialah jadi malim. Banyak malim yang kita tahu, malim kundang dan malim apa. Itu malim. Malim itu tugasnya dalam perahu. Tapi bukan sebagai pegawai tetap perahu. Dia dibayar. Justru kerana itu, bila sampai satu pelabuhan, dia turun. Itu malim. Itu dalam perahu Melayu. Dalam perahu Melayu. Tapi kita bicara ini ialah perahu-perahu besar. Perahu kecil, mungkin tak ada nakoda, ada juragan saja. Mungkin tak ada tukang agung, mungkin ada serang saja. Serang ini asalnya adalah pembantu tukang agung. Tukang agung tu kalau dalam tentera laut tu chief petty officer. Dia macam pangkat saja meja. Pegawai pun takut ke dia. Dia tahu semua, dia tahu semuanya. Jadi ini kepegawaian. Itu lain lagi mata-mata. Dia ada pula mata-mata ni macam apprentice dalam perahu, yang muda-muda dia panggil istilahnya. Kalau tuan-tuan baca Undang-Undang Laut Melaka, semua itu ada. Jadi tiap-tiap kapal ada. Jadi lagi satu, kapal Melayu tidak mempunyai, kapal besar tidak mempunyai dayung. Tak mempunyai dayung. Perahu Melayu tidak akan boleh berlayar kalau tidak ada angin. Dia tidak ada dayung. Jadi dia cuma boleh tolak aja dengan galah. Bergalah. Tidak berdayung. Perahu kecil ada. Dan satu perkara yang saya nak mungkin saya terus jawab yang soalan saudara kita semalam, bahawa ada 100 pendayung Mandam Merahi kiri dan kanan jadi 200, panjang Mandam Merahi 50 meter. Berapa meter satu pendayung? Kemudian kapal ini tak boleh kona. Tak boleh kona. Terlalu banyak sangat pendayung, tak boleh kona. Dan bila tidak ada jurumudi, tak boleh belok juga. Sebab jurumudi lah pengendali. Macam kalau tak ada steering, macam mana mentokar naluri nak jalan? Kemudian kalau tidak ada pula malim, tidak dapat dia menengok batu di hadapan. Dia tidak tahu laluan. Kecuali dia pakai komputer. Jadi kita dapati bahawa andaian yang saya rasa taklah berapa tepat. Yang mengatakan tak ada jurumudi, tak ada malim. Sebab Undang-Undang Melaka tambah pada masa itu pula, Undang-Undang Laut Melaka mengatakan perahu Melayu mengatakan mesti ada jurumudi. Jurumudi Melayu 2.
Walaupun kemudian pada abad ke-18, masuk abad ke-17, baru ada yang dikatakan, macam kata Dr. Andes semalam, dia pun tak tahu apa tu kemudi keling ni. Tak maaf, memang kemudi keling. Itu istilahnya, iaitu kemudi yang di tengah-tengah. Perahu keling tak pakai dua kemudi. Perahu keling cuma pakai satu kemudi. Di tengah yang pegang. Kalau kita tuan-tuan tengok cerita pirate ke cerita Viking ke, yang dia menggunakan tangan pegang tu. Kemudi di belakang, di tengah-tengah. Tapi orang Melayu, dia cakap, dia nampak keling pakai macam tu, maka dia pakai juga. Tapi yang tepi dia pakai, tengah pakai, dia pakai tiga. Dia pakai tiga. Kadang-kadang, sebab kemudi orang Melayu, kadang-kadang dia angkat. Kemudi yang tepi ni, sisi yang di buritan itu boleh diangkat naik ke atas. Dari kemudi yang belakang saja. Ini kapal Melayu. Ya. Jadi, sudah kita tahu macam mana bentuk kapal Melayu, apa material, bahan yang buatnya, bagaimana dah, siapa pegawainya. Nah, kita cuba lihat, kita bandingkan apa ni dengan nampak baru nak cerita itu dah baru ni. Tuan pengurusi dah bagi saya apa ni signal. Jadi kita dapati kita masuk tentang mendam berahi. Tolong ada terus kepada mendam berahi. Ada perahu Melayu dah kita cerita tadi. Saya terpaksa dia lompat-lompat je bukan pasal apa, pasal inilah. Tengah cerita tu pun dah 10 minit, dah tinggal 10 minit. Itu dia. Itulah dia mendam berahi. Jadi seperti yang kita katakan, petikan yang kita dah baca awal-awal tadi, bahawa dia mendam berahi ni ialah sebuah perahu yang dibuat oleh Hang Tuah dan geng dia di Melaka untuk kegunaan Sultan. Tapi Sultan tak naik pun. Kemudian tak naik pun. Hang Tuah aja pakai. Dia bolut tapi. Dia pergi Minang, Majapahit dan sebagainya. Itu semua dia yang pakai. Kemudian dia pergi ke Rom mendam berahi ini. Dikatakan bahawa mendam berahi itu adalah sebuah gali. Gali, kalau kita tengok, saya tak ada di sini. Mana dia? Tak ada catatannya sini. Gali merupakan sebuah kapal tempur masyarakat dari Laut Mediterranean. Kapal tempur. Dia bukan kapal dagang, bukan kapal makan angin, dia kapal tempur. Bukan battleship pun, ramming ship. Gunanya untuk meredah ataupun melanggar. Sebab di hadapan bahagian gali itu biasanya dibuat daripada baja, besi baja untuk melanggar kapal orang lain. Gali itu biasanya digunakan oleh orang Phoenician di Laut Mediterranean, orang Greek dan kemudian orang malah orang Mesir ada juga, tapi tak banyak menggunakan itu. Tapi kemudian digunakan oleh orang Spanyol dan juga Perancis dan juga orang Portugis. Portugis pun tak banyak gunakan. Sebab Portugis, laut dia menghadap ke Atlantik, lautnya menghadap ke Atlantik, sedangkan Spanyol menghadap ke Laut Mediterranean. Dia digunakan di laut yang tenang, di laut di mana tidak ada lumpur, tidak ada batu karang yang banyak, tidak ada rumpai. Itu nombor satu musuh dia. Kalau dengan pendayung yang banyak, perahu itu tak bergerak. Sangkut dengan kiambang bertaut. Bertaut dengan kiambang semuanya. Dengan 100 buah pendayung itu. Jadi kita dapati dia gali. Dan saya katakan di sini, gali bukanlah sebuah perahu Melayu. Tak pernah wujud dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka perkataan gali. Ia hanya wujud selepas Portugis menaklukki Melaka, sebab Portugis datang
menaluki Melaka dengan lebih kalau apa ni kata sampai 40, sejarah Melayu mengatakan 43 buah perahu. Tapi kalau ikut Tommy Pires, dia antara 16 ke 18 buah perahu je. Dan ada 4 buah gali. Ada 4 buah gali dan 1 tak sempat sampai ke Melaka, karam di Ceylon, di Sri Lanka. Sebab dia tak sesuai. Gali tak sesuai di laut lepas. Tak sesuai. Apatah lagi di laut Selat Melaka yang penuh rumpai, yang penuh beting, yang penuh karang, yang ada arus tertentu. Dia tak sesuai dan tak boleh mendarat. Gali tak boleh mendarat ke tebing. Tebing Selat Melaka penuh dengan bakau. Itu sebabnya Portugis bila sampai sini dia panggil tukang, dia tangkap semua tukang-tukang Jawa tu, bawanya repair, perbaiki, modify. Macam orang Melayu dapat capcai, dia modify terus. Tak sesuai. Tidak sesuai digunakan. Tapi macam mana mendamberahi sebuah perahu? Gali merupakan sebuah perahu tempur yang dikuasai tenaga pendayung. Ada layar. Ada layar kadang-kadang. Tapi tak sesuai juga. Yang ada layar itu dipanggil galias. Dia tambah layar. Dan biasanya didayung oleh hamba abdi. Di alam Melayu ini cuma di Jawa saja ada ramai hamba abdi. Di tanah Melayu, di Melaka tak ada ramai hamba abdi. Tak cukup. Yang jadi sakai ataupun hamba abdi ini sikit aja. Kalau dah ambil rumah Sultan Melaka sendiri tidak ramai hamba abdi. Yang ramai hamba abdi adalah Uti Raja, ada 10,000 katanya. Tapi itu pun belum tentu hamba abdi, cuma dipanggil hamba saja kot. Siapa nak mendayung tu? Kita tidak. Penduduk Melaka 100,000. Kalau 100 orang satu perahu, berapa orang nak digunakan? Dan kebanyakan kita di sini orang asli itu orang laut. Orang laut dia ada perahu dia belah sendiri lah. Dan orang asli orang di darat ini dia tak tahu tentang perahu. Mereka tak pakai perahu. Sampai ke zaman moden ini pun mereka masih pakai rakit, tak pakai perahu. Jadi kita dapati bahawa dia gunakan hamba abdi. Yang penggunaan hamba abdi ini juga satu kelemahan yang menunjukkan bahawa betul ke ada mendamberahi. Ada juga yang menggunakan layar. Yang menggunakan layar biasa dipanggil galias. Perahu jenis ini telah diperkenalkan oleh pihak Portugis. The first time ialah 1511. Gali. Orang Melayu tak tahu itu namanya gali. Pada orang Melayu gali dia tahu lah dia. Gali lubang. Lain dia tak tahu. Tapi Portugis memperkenalkan perkataan itu. Dan dicatatkan ada 18. 16 ke 18 lah. Ada yang kata 16 dan 18. Yang datang ke Melaka itu bukannya semua gali. 11 kerek ataupun galiong. Yang besar-besar tu macam Flora 5 tu. Caravel, 3 caravel, kerek dan 2 gali. Minta maaf saya tadi. Satu tu dah tenggelam. Dia tak boleh menentang gelombang laut besar seperti laut yang ada di Lautan Hindi dan juga Teluk Benggala. Dengan tentera yang berjumlah kira-kira 1,000 orang. 1,000 orang nak lawan Melaka. Melaka kalah. Maka ada mendamberahi. Cuba tuan fikirkan. Melaka ada mendamberahi yang ada meriam apa ni. Kalau 3 biji perahu macam itu pun sudahlah. 1,000 orang saja. 700 orang Portugis, 300 Malbari. Mamak Malbari dia bawa sekali. Sepoi-sepoi dia. Jadi kita dapati bahawa ada persoalan. Apakah gali mendamberahi itu
sebenarnya wujud. Cuba kita tengok gambar gali ini. Ini gali Laut Mediterranean. Dayung yang macam ini tidak akan dapat berlayar di Selat Melaka yang penuh dengan kiambang bertaut. Cuma biduk aja, sepatutnya kata apa ni, biduk aja yang dapat, sebab biduk tu kecil. Dan dia pun, biduk pun tidak ada pendayung. Kalau tuan-tuan tengok apa tu, tak ada pendayung. Ada disimpan pendayung untuk kecemasan, tapi dia tak pakai dayung. Dia pakai layar. Dan kemudi yang dua. Kalau macam ini sangkut. Itu. Jadi saya tak tahu tuan-tuan dapat tak saya punya paper tu. Kalau tuan-tuan dapat bolehlah tuan-tuan baca ya. Tetapi ada, minta maaf sikit lagi. Ada sejenis perahu orang Melayu. Ada sejenis perahu orang Melayu yang sebenarnya berasal dari Indonesia, yang dianggap oleh orang putih sebagai the galleys of the Malays atau the galleys of Southeast Asia, iaitu kelulus. Cuba tunjuk gambar kelulus lah. Tukarnya. Kelulus. Nampak macam gali. Tapi kenapa kita panggil dia gali? Kita ada nama kelulus. Kita pergilah ke Eropah, kita, oh this is kelulus, not kali. Apa orang kata? Bodoh lah. Kita pergi panggil ini gali pasal apa? Ada orang kata. Tapi yang mengapakannya sebagai gali adalah orang-orang apa ni? Orang-orang orang barat juga. Oh, this the Southeast Asian galleys. Kita pun terima tak pasal-pasal. Buat apa? Sebab ini kapal kita, apa pasal kita nak pakai ini gali? Ini ciptaan kita, local genius. Ini bukan imported punya apa ni? Kita pinjam daripada mereka. Ini gali kita. Apa ni? Perahu kita. Jadi kita dapati bahawa bukan itu saja. Kalau kita tengok gambar seterusnya, itu akan lebih kurang yang Mediterranean saja. Cuma di bawahnya ada apa dipanggil penyodok tu kan. Tapi itu bukannya untuk ramming. Itu bukan untuk ramming, itu untuk menggantung jeep sail. Layar yang hadapan yang 3 tu, jeep sail. Macam mana dia boleh kata macam tu? Dan banyak lagi gambar menambah ada imajinasi pelukis penulis. Jadi saya kata saya tidaklah dapat menerima itu. Di samping itu, dalam kamus perbendaharaan kata Melayu tidak ada perkataan gali. Bila tidak ada, maka macam mana kita kata kita ada gali? Sedangkan hikayat Hang Tuah tertulis mengatakan gali. Ini bermakna Hang Tuah ditulis selepas adanya orang Portugis dan Belanda. Dan sebenarnya hikayat Hang Tuah hanya tertulis selepas tahun 1641. Selepas 1641, iaitu setelah jatuhnya kerajaan Portugis di Melaka dan naiknya kerajaan Belanda di Melaka. Jadi itu menyebabkan saya kata, kita kalau kita nak bina sebuah perahu sebagai ikon Melaka ini, tolonglah pikir-pikirkan, bukan gali. Banyak perahu lain lagi. Kita ada macam tadi kelulus ke, kita ada kelulus tu jauh. Kita ada penjajah sebenarnya hanya datang selepas dibawa oleh orang Bugis. Kita ada lancang. Gebeng pun ada, tapi itu dia kecil. Lancang di antara yang besar, kemudian dia utility dia banyak. Dia pernah digunakan sebagai perahu berdagang dan juga dia perahu perang.
baru dagang dan baru perang. Dan kalau tidak lagi nak buat besar lagi, buat jom. Walaupun jom kita tidak buat. Kita tidak buat. Yang buat tu di Jawa dan apa ni. Tapi kita menggunakan jom itu sebagai besarnya. Jadi itulah cadangan saya sebagai penutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Jalani. Panjang tadi. Saya tak nak ulas dulu ni banyak perkara yang boleh kita bincang, dan saya nak bagi peluang lah pada peserta untuk berusaha jawab. Tolong sebutkan nama dan kepada siapa ditujukan soalan berkenan. Saya serahkan kepada peserta untuk berusaha jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua orang pembentang yang sangat luar biasa pada saya. Saya Hasanuddin Yusof dari Maktab Penyelidikan Tamadun Alam dan Islam. Saya ada soalan pada Prof Asy'ari Muhammad. Apa pandangan Prof tentang yang dikatakan ada penemuan perahu ataupun kapal Sungai Batu? Apakah pandangannya? Apakah tindakan yang akan dibuat? Saya nak dapat pandangan Prof lah, seorang pakar maritim ekologi. Itu saja. Terima kasih. Bila keluar soalan kapal perahu dekat Sungai Batu, mic pun tak nak on. Okey, sebenarnya memang saya pernah mendengar bahawa pertama, saya ingat bukan saya seorang, semua tahu bahawa tamadun, kegemilangan tamadun Sungai Batu itu memang terserlah lah dari segi banyak pembuktian bahan-bahan arkeologi di sana. Dan mungkin lebih kurang dah separuh perjalanan research dia sejak tahun 2007 itu dilaporkan bahawa ditemui tapak paya di belakang on the right side tu. Dan apabila pasukan penyelidik arkeologi USM membuat survey, scan, katanya merupakan bekas alur sungai yang purba, yang lama. Okay? Dan juga dengar-dengarnya katanya mereka menemukan sebuah kapal yang telah tenggelam. Dengarnya, wallahu alam lah. Dan saya pun tertanya-tanya di mana bukti penemuan kapal tersebut, betul ada atau tidak. Jadi saya terpaksa merujuk kepada Jabatan Warisan Negara, kerana Jabatan Warisan Negara lah agensi yang bertanggungjawab untuk mengenal pasti dan semua tata cara kerja research tentang kapal tersebut di bawah Jabatan Warisan Negara. Dan mereka juga tidak pasti tentang kewujudan kapal tersebut. Jadi insyaAllah dalam minggu hadapan ke 2 minggu lagi, kalau Dr. Hasanuddin berkelapangan boleh ke utara pula, jumpa lagi saya kat sana. Ada satu lagi seminar berkaitan dengan arkeo pelancongan di Lembah Bujang itu. Mungkin boleh bertanya soalan tu kepada orang yang lebih sesuai lah. Jadi kesimpulannya saya tak tahu, saya cuba dapatkan maklumat. Tetapi kalau ada, baguslah nak membuktikan bahawa wujudnya perhubungan awal. Katanya kawasan itu juga merupakan kawasan maritim yang gah dan agung ketika abad awal pertama Masihi dan juga lebih kurang 3 atau 500 tahun sebelum Masihi, di mana industri melebur besi itu wujud. Jadi benda-benda itu kita kena pastikan. Sebenarnya banyak fakta-fakta sejarah warisan negara kita belum dapat kita bongkar 100%.
Kerana antaranya saya dapati bahawa penyelidik itu tidak dapat peluang untuk membuat sebuah penyelidikan itu secara tuntas, finish kan. Ekoran akibat kekangan dana dan kewangan. Jadi kadang-kadang penyidik itu eager nak tahu, macam contoh tadilah kes Pulau Melaka tadi tu. Kita nak buat investigate kapal apa sebenarnya tu yang jumpa tu, the first kapal purba ditemui di Melaka, di Pulau Melaka tu, right? Tapi apabila dana tu tidak ada, jadi terpaksa membantutkan kajian lanjutan. Jadi menyebabkan semua maklumat penting berkenaan dengan perkapalan awal di Melaka. Dan sebenarnya kami penyidik dengan Jabatan Warisan, dengan Perzim, saya sendiri sebagai ketua penyidik memang eager lah. Inilah masanya kita nak buktikan at least satu. Inilah dia katanya kapal yang hebat dulu, yang di mana Melaka itu terkenal sebagai sebuah pelabuhan yang dikunjungi oleh ribuan manusia di seluruh dunia datang ke Melaka, mempunyai 84 bahasa yang dituturkan, apa-apa pun tak ada so far. Saya berani cakap gitu sebab tak ada lagi bukti. Jadi saya mintalah supaya kepada mereka-mereka yang berautoriti, mempunyai dana, buatlah sesuatu supaya at least kita naikkan ataupun kita buat kajian lanjut berkenaan dengan penemuan kapal tersebut di sini. Itu saja saya. Terima kasih. Okey, lagi peserta lain soalan-soalan seterusnya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johari daripada Persatuan Sejarah Malaysia Kawasan Batu Pahat. Ini soalan sepuh masalah untuk Dr. Asyari Muhammad. Mendam berakhir belayar malam, belayar sampai ke Kuala Langkat. Segala persoalan nampak berbalam, semoga terungkai dalam muafakat. Belayar malam kehilangan arah, jenuh menunggu orang di kota. Kita menyelam, mengesan sejarah. Adakah kemungkinan lanun mencuri harta? Terima kasih. Siapa nak main? Tak, tuju pada siapa ni? Siapa tak perlu dulu lah. Siapa dulu? Kalau tuju pada saya nak buka pantun juga. Saya pun ada pantun juga ni. Saya ingat saya dulu kot. Okey, menarik pantun tu. Dua buah pantun, empat kerat. Ya. Bagi saya ini antara cabaran ni lah. Penggaji-penggaji penyidik ni tentang lanun ataupun luta, masuk putih panggil. Memang kita menjadi mangsa lah di kalangan penduduk di rantau alam Melayu ni ataupun Nusantara. Dan sebenarnya penemuan tapak-tapak kapal karam ni yang membawa banyak khazanah ni, misal yang tadi saya tunjuk The Belitung Wreck itu, bukannya kajian secara terperinci oleh kami ni penyidik. Kebanyakannya our best of the stakeholder is our fishermen, nelayan. So mereka hari-hari berada di laut, mereka tahulah benda tu kat mana. Dan maklumat-maklumat tu mereka bagi pada kita. Dan mereka tahu juga siapa yang mencuri artifak itu. Dan kadang-kadang mereka juga ada cilok sikit-sikit. Dan itu pastinya. Itu kita tidak boleh nafikan. Memang wujud banyak khazanah harta kita sebenarnya telah dibongkar, dilarikan, dicuri. Dan saya ada beberapa pengalaman lah. Misalnya semasa saya buat di Bidong itu 2016-2017, waktu malam, pelancong daripada China di camouflage malam-malam mana boleh pergi diving dekat situ, gelap kan. Katanya dia pelancong daripada Pulau Redang dengan Pulau Bidong tak jauh, lebih kurang 20 minit saja by boat.
Jadi kita dah syak kan. So mereka dengan kelengkapan night dive kononnya, ya kita pernah buat night dive. Tapi itu antara benda-benda yang kita syaki. Dan laporan berkenaan dengan looter ini memang banyak. Itu hakikatnya. Dan kita sendiri pun bukan tak pernah bekerjasama dengan agensi Maritime Malaysia, Tentera Laut di Raja Malaysia untuk kontrol kita punya teritori ni, water territories ni. Ya, kita ada zon-zon tertentu kan, zon-zon EZ dan sebagainya. Mereka juga tahu. Tak dapat mereka, tak apalah, dapat mereka kena tangkap lah. Macam kes baru ni, baru 2 minggu lepas di Johor. Macam mana benda tu, tujuan mula-mulanya nak ambil bersih buruk kapal tu, memang harga bernilai ya, dan akhirnya jumpa macam-macam artifak dan melibatkan banyak pihak. 3 in 1, itulah dia kita punya cabaran dalam menghadapi teritori air maritim. Okey, terima kasih. Saya minta maaf tentang London pencurian artifak zaman moden saya tak tahu. Tak dapat saya jawab. Tapi kalau nak tanya saya London zaman dulu, insya-Allah London kenapa orang menjadi melanun dan sebagainya. Tapi perlanunan zaman ini yang mencuri bukan pada kita barang tu barang lapuk dalam bekarat, tapi lebih berharga daripada zaman dulu, lanun-lanun zaman dulu yang mau rompak kapal-kapal. Umpamanya Sultan Abdul Jalil Siak dan sebagainya, itu kepala lanun dulu. Minta maaf lah daripada keturunan Siak. Itu lanun, mereka tu lanun. Dan yang di Johor itu pun itu dulu nenek moyang dia itu juga. Jadi itu lanun itu insya-Allah lah kalau ada soalan. Tapi kalau lanun zaman sekarang mencuri artifak yang tenggelam, kapal karam daripada harta kapal, itu saya tak kenalah dan tak ahli yang menjawabnya. Minta maaf kalau ada soalan tentang apa tu, insya-Allah. Saya tambah sikit ya. Pengalaman saya lah dekat museum dulu, memang banyaklah kita kata treasure hunter ni yang ke laut survey. Jadi masalah kita sebenarnya, dia approach kita secara baik, ya, beritahu sebagainya, tapi kita lambat bertindak. Ya, mungkin masalah kita di antara agensi dengan agensi. Ya, kita tak boleh bersekali. Orang ni kata hak dia, orang ni kata kuasa dia. Lalas dia pergi selfie sendiri. Kita dah kemudian dah pergi tengok bangkai saja. Itulah masalah kita sebenarnya, kalau boleh kita koordinate lah. Sebab kita mungkin tak pasti sama ada kita dah ada survey di mana rek-rek ni berada. Kalau saya di Terengganu, kita dapat tahu daripada nelayan. Sebab bila kita tanya, okey, minggu ni nak ke mana? Ke kapal. Kita tanya dia berapa jam? 12 jam dia darat. Kapal tu kena rek yang ada di bawah. Ya, ikan memang banyak kat situ. Dia lebih tahu. Tapi tanya Maritime Department, dia cuma tahu tahun 1997. Ya, yang awal-awal tidak tahu. Tidak ada dalam peta-peta dia. Inilah yang kita rasa yang kita kerugian lah banyak. Kerugian banyak. Sebab saya teringat satu ketika dan New State Time tahun 90-an keluar. Dia menyatakan bahawa kerajaan kita membazirkan harta di laut. Tadilah. Itu apa kita haraplah apa ni mungkin JMN ke Jabatan Warisan ke boleh koordinasi di antara jabatan-jabatan terlibat supaya harta-harta kita dapat terselamatkan. Okey, soalan seterusnya. Okey, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Maria Dr. Asyari dan Dr. Ahmad Jalani yang telah melontarkan pendapat tentang benda berahi dan ekologi yang telah dijalankan oleh Prof sendiri. Okey. Saya ingin berkongsi pendapat dengan Dr. Ahmad Jalani tentang apabila Dr. Ahmad Jalani kita memang tidak ada perkataan gali, ya. Gali, kapal gali itu memang ideologi daripada Portugis. Betul tak? Betul. Jadi sebenarnya begini, saya ingin memberi pandangan supaya apabila pembinaan
kapal mendam berahi ini sebenarnya zaman itu kita akui bahawa di Indonesia adalah Jung Pati Yunus tu paling besar, lebih besar daripada mendam berahi. Dan barangkali kemungkinan pakar-pakar, tukang-tukang membuat kapal itu adalah daripada Indonesia, tapi bekerja di Melaka umpamanya, ataupun buat di Indonesia tapi kerajaan Melaka masa itu beli kapal itu. Dan kebetulan zaman itu adalah zaman antara Portugis yang telah berada di perairan Melaka, dan itu sebab kapal ni kapal tempur dinamakan Gali, sebagaimana yang Doktor tunjuk tadi. Gali adalah kapal tempur yang berada di lautan Mediterranean. Jadi kalau pendapat ini tidak betul, saya minta Dr. Ahmad Jalani tolong perbetulkan pendapat saya. Itu sekian, terima kasih. Terima kasih Prof. Saya katakan demikian sebab kita dapati cerita Gali ini ataupun mendam berahi ini dikatakan dalam zaman Hang Tuah, dalam zaman peak Hang Tuah, iaitu zaman Sultan Mansur. Zaman Sultan Mansur ada orang putih yang datang, memang ada catatan, tetapi tidak ada perahu dari barat yang sampai ke sini. Mereka sebagian besarnya menaiki perahu Gujarat, the Gujaratis. Malah orang Turki sendiri pun tak ada sampai kemari, walaupun ada cerita mengatakan ada tentera Turki berjuang menentang. Tak ada bukti. Tak ada bukti yang mengatakan orang Turki datang berjuang mempertahankan Melaka masa itu. Tapi ada orang Turki berniaga, sebab ada catatan daripada orang Portugis yang mengatakan orang Anatolia, orang Turki yang berniaga. Malah orang Yahudi juga ramai yang ada berniaga di Melaka. Itu sebab dia kata sampai 83-84 bahasa yang ada itu. Jadi kita dapati yang Prof katakan tadi ada jong besar itu jong memang kita tidak nafikan jong, tapi bukan gali. Sebab bentuk gali itu dengan bentuk jong sangat jauh berbeza. Bukan seperti mana yang kita tengok gambar tu, gambar galion, bukan gali. Gali ini yang kita tunjuk tadi yang banyak galion tu pun tak ada pendayung. Galion pun tak ada pendayung. Dia tidak akan boleh berlayar. Itu sebab kemudian dalam abad ke-18 dia orang takut sangat dengan orang-orang Iranun. Orang Iranun datang dengan perahu yang macam gali juga, yang dipanggil kora-kora. Tapi dia mendayung bukan dari dalam perahu, dia mendayung dari atas cadiknya, duduk atas cadik mendayung. Bila angin mati, perahu Belanda, perahu Portugis semua berhenti. Tengah laut Cina Selatan tu, mereka datang dengan perahu itu yang serupa dengan bukanlah serupa, seakan-akan macam gali. Itu pun dipanggil oleh orang-orang Spanyol sebagai gali, the sulus galis. Sedangkan dia kora-kora ataupun perahu balangai, orang-orang Sibu. Jadi saya rasa itulah saya katakan, cerita kita ini adalah cerita zaman keagungan Melaka, iaitu khususnya kalau zaman Hang Tuah itu zaman Sultan Mansur Shah, dan mungkin juga masuk Alauddin. Ya. Nanti itu Prof minta maaf dia. Ya. Jadi tak dapatlah saya nak mengatakan tukang itu bawa perahu itu ke Jawa dan sebagainya. Memang tukang Jawa memang banyak pada masa itu. Wallahu a'lam. Saya tak dapat nak bagi ruang lagi pada masa tu hampir tamat ya. Tapi sebelum saya tutup ni, saya nak bagi pada Dr. Syahri nak ulas sedikit lagi yang terkilang katanya. Terima kasih Datuk serta Dr. Jalani, rakan-rakan yang lain. Saya rasa banyak berterima kasihlah kerana diberi peluang untuk sama-sama berkongsi pandangan, terutamanya tentang kewujudan kapal yang kita namakan sebagai mendam berahi itu, sama ada wujud secara realiti ataupun mitos. Dan sebelum saya mengakhiri ceramah saya, izinkan saya membaca satu dua rangkap pantun berkenaan dengannya.
Mendam Berahi nama jolokan, merentas lautan seantero dunia. Pelbagai cerita, pelbagai pandangan masih dibicara asal wujudnya. Masing-masing punya fakta buat dibahas secara hikmah. Mendam Berahi usul bicara, saya ke sini membentang kertas ilmiah. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua panel kita. Yang penting pada kita lah kita bersedam sini untuk kita mendapatkan satu pandangan ataupun berfikiran bagaimana kita nak lahirkan sebuah Mendam Berahi yang menggambarkan keagungan kesultanan Melaka pada itu. Dan harapan kita daripada perbincangan kita tadi, Urustia akan dapat mengambil lah apa-apa pandangan tadi untuk dibincangkan dan diusahakan untuk itu. Jadi saya selaku pengurusi pada pagi ini, pertama ucap terima kasih lah pada kedua panel kita yang pertama dan mohon maaf pada semua peserta di atas kekurangan saya. Jadi sebagai kata, marilah kita sama-sama memberi satu tepukan hebat pada ketua panel kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera kepada pengurusi majlis, silakan. Hadirin sekalian, demikianlah tadi berakhir sudah sesi ketiga seminar kapal Mendam Berahi. Terima kasih diucapkan kepada moderator Dato' Haji Muhammad Yusuf bin Abdullah dan jutaan terima kasih juga kepada Profesor Madya Dr. Asyari bin Muhammad dan Dr. Ahmad Jelani bin Halimi yang telah merungkai dan mengupas dengan jelas di atas tajuk-tajuk yang telah diberikan. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cenderamata kepada para pembentang dan moderator. Dengan ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Razaimi bin Hamad, Timbalan Ketua Pengarah Permuziman Jabatan Muzium Malaysia, naik ke pentas untuk penyampaian cenderamata. Dengan segala hormat dipersilakan. Majlis menjemput panel jemputan Profesor Madya Dr. Asyari bin Muhammad untuk menerima cenderamata. Majlis menjemput panel pembentang Dr. Ahmad Jelani bin Halimi untuk menerima cenderamata. Kita di bawah langit yang sama. Majlis menjemput Dato' Haji Muhammad Yusuf bin Abdullah, moderator sesi ketiga, untuk menerima cenderamata. Kita pembina masa hadapan. Sama-sama kita maju, sama-sama kita langkah, karena dipijak nusa bangsa satu negara. Sama-sama kita teguh, sama-sama kita junjung semangat kita demi tanah air dan cinta. Sama-sama kita bersatu dan maju, sama-sama kita bersatu dan maju, sama-sama kita bersatu dan maju. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Razaimi bin Hamad atas kesudian menyampaikan cenderamata sebentar tadi. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi penyampaian cenderamata sebentar tadi, maka seminar kapal Mendam Berahi ditangguhkan seketika. Hadirin dijemput untuk menjamu selera yang telah disediakan di Classic Ballroom di aras bawah. Para peserta diwajibkan memakai lanyard yang telah dibekalkan oleh Urustia untuk kedewan makan. Berarak mega di langit bersih, berpuput bayu pinggiran muara, semarak mesra santapan kasih, jemputlah tetamu menjamu selera. Selamat menjamu selera dan bertemu semula di dalam dewan ini jam 2 petang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.